Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah berkenaan dengan kenyataan Presiden PAS yang ekstrim, yang mana beliau cuba bermain dengan sentimen kaum dan agama. Serta saya lihat PAS cuba untuk menuduh DAP seolah-olah membawa idealisme komunis. Jadi dalam kenyataan yang dikeluarkan yang di media, beliau mengatakan bahawa PAS tidak boleh diheret ke dapur masakan DAP. Dan beliau mengatakan bahawa PAS tidak boleh dimasukkan ke dalam dapur masakan DAP yang ada bersamanya makanan yang tidak halal walaupun bertukar tukang masaknya atau diambil tukang masak yang beragama Islam. Dan beliau juga mengatakan bahawa di sebaliknya beliau mengatakan bahawa parti PAS tetap mempertahankan Islam yang nyata dalam perlembagaan, persetujuan bahawa negara ini mestilah mengikut tafsiran ajaran agama Islam berpandukan perkataan Al-Din yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Presiden PAS juga menyifatkan sebagai DAP parti penipu yang kini mengejar cita-cita sekularisme melalui UMNO. Dan beliau juga mengatakan bahawa DAP dan sekutu baru mereka cuba mencontohi penjajah dahulu dengan menggunakan raja-raja Melayu sebagai perisai manusia sambil meninggalkan konsep raja berperlembagaan dan dipertanggungjawabkan menjaga agama Islam. Saya lihat Presiden PAS bermain dengan sentimen ini terlalu ekstrim. Dalam beliau mengatakan bahawa DAP menyanggah Islam ni. Apa yang saya lihat, PAS sepatutnya tidak bermain dengan isu ini. Tetapi kerana PAS sudah pun kehilangan modal, yang ada lagi adalah sentimen kaum dan agama serta komunis. Itu saja yang ada lagi modal PAS. Kerana mereka nak menumbangkan kerajaan seperti mana PRU ke-14 yang lalu, hanya bermain dengan sentimen ini. Cuma saya melihat ke arah kerajaan yang ada hari ini, terutamanya Menteri KDN. Saya minta maaf kerana walaupun itu adalah bos saya, iaitu Setiausaha Agung saya di PKR, tetapi ramai teguran daripada rakyat bahawa perkara ini telah pun berlaku di PRU ke-14, yang mana Menteri KDN waktu itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan begitu banyak alasan, konon-kononnya sakit, dan akhirnya beliau seolah-olah melepaskan isu sentimen kaum dan agama ini untuk terus berleluasa di media-media sosial. Akhirnya, satu perkara yang berlaku yang kita tahu, apabila kerajaan itu tumbang, yang mana mereka bermain dengan sentimen menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi, akhirnya kita dibohongi oleh mereka yang nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam, yang mana kita lihat kerajaan Perikatan Nasional itu. Mereka kata kerajaan Melayu Islam, tetapi pemimpin-pemimpin yang bukan Islam pun ada di dalam itu juga. Jadi ini pembohongan yang telah pun digunakan oleh mereka yang kemaruk kuasa seperti Presiden PAS, yang mana rakyat semua tahu bahawa beliau menjadi duta khas bertaraf Menteri Timur Tengah yang betul-betul makan gaji buta. Dan akhirnya beliau akan dapat pencen hasil daripada apa yang beliau buat ni. Jadi kita rakyat yang jadi mangsa dengan penipuan hanya untuk nak menarik undi Melayu. Kita tahu bahawa DAP juga dilulus oleh ROS. PAS juga diluluskan oleh ROS. Maka mana-mana parti yang telah pun berjaya ditubuhkan di negara ini, parti ini adalah mengikut lunas-lunas perlembagaan. Jadi tidak perlu saya nak cerita tentang apa dia perlembagaan kita ini. Maka tidak ada isunya yang seperti mana didakwa oleh Presiden PAS ini, seolah-olah DAP dan sekolah ataupun rakan yang ada hari ini, seolah-olah menjadikan raja-raja sebagai perisai manusia. Ini adalah satu tuduhan yang amat kejam lah, amat keji lah. Esok dah nak raya, tetapi Presiden PAS masih lagi menabur fitnah. Jadi saya harap rakyat di luar sana nampak apa yang diucapkan oleh Presiden PAS ini pada saya, beliau betul-betul kemaruk nak berada dalam kerajaan. Beliau betul-betul kemaruk kerana mungkin dah tua, takut umur tak cukup panjang, takut tak sempat nak duduk dalam kerajaan, kerana beliau tak pernah nak jadi menteri. Sebab itu dia jadi macam tu. Itu pada saya. Daripada isu DAP menipu ni, saya rasa DAP lebih bagus daripada pimpinan PAS, termasuk Presiden PAS. Isu bayar Sarawak Report sampai hari ini tak jawab. Percaya atau tidak, PAS ni, kalau Parti Perikatan Nasional tak ada duit, PAS tak bersama dengan dia. Hari ini dia bermain dengan sentimen ini. Kerana dengki tak dapat
sokongan daripada UMNO untuk nak bersama dengan mereka. Jadi hari ini PAS merasakan bahawa parti Melayu yang terbesar kalau mereka berjaya ambil, iaitu UMNO Barisan Nasional, itulah yang menjadi satu-satunya harapannya. Dan harapan mereka agar GPS ikut sekali. Tetapi PAS sudah silap. Saya harap satu saat nanti ya, kembalikan kerusi yang melibatkan 35% kepada Sabah dan Sarawak. Supaya PAS ni sedar apa itu Malaysia. Sentimen yang dimainkan oleh PAS dalam politik ini, yang mana PAS mengelirukan rakyat Malaysia. Kenapa saya kata seperti itu? PAS tidak menghormati perjanjian MA63. Kalau saya yang Menteri KDN, besok saya sumbatkan Presiden PAS di dalam penjara. Tak tunggu-tunggu dah. Sebab dia tidak menghormati perjanjian Malaysia ni. PAS ingat, Presiden PAS ya, Tan Sri Abdul Hadi Awang ni, ingat Malaysia ini bapak dia punya. Dia ingat Malaysia ini dia punya, PAS punya. Tidak. Malaysia ini terbentuk hasil daripada Sabah dan Sarawak. Duit daripada Sabah dan Sarawak tu yang diunggah untuk memajukan tu semenanjung Malaysia tu. Ini hakikat. Jadi permainan yang dimainkan ini, sentimen kaum dan agama, Presiden PAS sendiri hari ini perut dah naik buncit, makan duit rakyat tau. Duit seluruh rakyat Malaysia, bayar gaji dia sebagai ahli parlimen, mungkin dulu dia jadi adun semua. Itu adalah duit rakyat Malaysia semua. Duit China, duit India, duit DAP, semua ada dalam perut dia. Untuk dia bagi makan anak bini itu. Jadi sebagai ahli politik, tidak perlu pemimpin PAS, Presiden PAS bermain dengan isu begitu tajam dalam sentimen perkauman dan agama. Jadi itu dia. Belum lagi kita nak cerita duit halal haram yang mereka nak pakai. Hari ini PAS cerita banyak tentang isu kaum agama, tentang Muslim lah apa semua ni. Presiden PAS tak guna pun unta. Saya tengok naik BMW lagi, model baru lagi. Kepala toya betul lah, menipu rakyat hidup-hidup. Jadi saya lihat sebagai pimpinan muda, saya melihat pandangan-pandangan Presiden PAS ni, dia bukan nyanyok, dia ni bijak menipu. Dan beliau juga tahu bahawa beliau keluarkan sentimen ataupun kenyataan yang ekstrim, orang tak tahan dia. Kerana mungkin beliau rasa dia Presiden PAS, mungkin dia rasa bahawa beliau dah dapat Tan Sri. Pemimpin-pemimpin DAP yang beliau duk katakan seperti itu, menolak untuk mengambil pingat-pingat darjat-darjat ni. Sebab tu pemimpin DAP tak ada pun yang dapat Tan Sri. Tapi dia duduk dalam kerajaan, tiba-tiba dapat Tan Sri. Saya tak persoalkan lah, itu terpulang kepada dia lah nak dapat. Tetapi, sekurang-kurangnya, kalau nak kata pimpinan yang ada hari ini kemaru kuasa, taklah. Kalau DAP kemaru kuasa, yang kemaru kuasa PAS. DAP sebenarnya kenapa PAS takut? Kenapa PAS menggunakan sentimen Melayu Islam? Sebenarnya satu je. Kepimpinan yang ada ya, kalau ada melakukan rasuah, ada salah guna kuasa, mereka takut dengan DAP. Mereka akan takut bersama dengan DAP. Kerana kalau DAP ini, Cina, mereka berniaga memang agak lurus. Adalah juga Cina yang tak betul. Tapi maksud saya kepimpinan mereka, kepimpinan DAP ini tadi, rata-rata mereka agak lurus. Bila saya kata macam tu, kenapa menteri yang di sumber manusia kena ni, itu saya tidak tahu ya. Tetapi rata-rata kita ambil. Jadi, contoh Anthony Loke. Apabila beliau menjadi menteri, maka beliau nak memperbetulkan benda yang dah salah. Contohnya kita dah tengok apa yang dia telah pun reform di Kementerian Pengangkutan. Menteri contohnya Hannah Yeoh yang kita tengok. Jadi, ini yang menakutkan Presiden PAS ni. Jadi, mereka dah tak ada celah-celah nak cari lubang. Jadi, pemimpin PAS ataupun PAS yang ada di letak di GLC, di jawatan-jawatan kerajaan yang lalu, mereka ni sekarang ni dalam ketakutan. Sebab itu hari ini Presiden PAS ni nak menyerang sana, nak menyerang sini. Tak lama lagi kita lihat Presiden PAS ni pun mungkin akan disiasat. Sebab itulah dia hari ini menyerang DAP. Jadi dia meroyan supaya kerajaan hari ini berpecah. Konon-kononnya nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi cerita kepada
pengurusi Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. PAS tak nak cerita pula. Presiden PAS tak nak cerita ke bagaimana kronologi Tan Sri Muhyiddin Yassin dicas ni. Saya rasa Setiausaha Agong DAP tak ada dicas. Tak ada juga yang kena. Yang ada, kita tengok propaganda-propaganda menjatuhkan dengan fitnah-fitnah. Jadi Presiden PAS tak payahlah nak berdabik dada. Saya harap cukuplah dengan politik yang ada. PAS kena ingat, negara ni bukan milik PAS. Jadi hormatilah perjanjian MA 63 tu. Jangan terlalu ekstrim. Malaysia memang bukan PAS punya. Parti politik, siapa yang banyak majoriti, mereka lah jadi Perdana Menteri. Mereka lah yang berhak menentukan hala tuju. Jadi PAS tidak payahlah nak menceritakan PAS lah memperjuangkan raja-raja, memperjuangkan perlembagaan. PAS parti yang baru ditubuhkan. Waktu berperang, waktu susah, dulu semua kaum dipanggil. Tak ada pemimpin PAS. Mana ni Haji Hadi ni? Tak ada. Jadi melukut di tepi gantang hari ni. Apabila negara aman, nak mengaut jawatan, nak mengaut keuntungan dengan politik, mula keluarkan permainan isu kaum. Cuba berlaku apa-apa terjadi dalam negara ni. Orang seperti Tan Sri Abdul Hadi Awang ni lah yang dulu hilang ni. Jadi tak payahlah. Sekarang ni bolehlah. Negara aman, cakap banyak. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.